بسم الله الرحمن الرحيم. 11 في آداب الولادة وهي 5. الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخير له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن تكون بنتا، بل الثواب فيهن أكثر. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له بنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. Perkara yang ke-11 ialah mengenai dengan adab beranak ataupun adab bila kita ni boleh anak. Kita sebut itu sakut paut dengan hubungan rumah tangga ni. Berapa itu dia sebutnya? Adalah perkara ada adab itu ada. Banyak maknanya dalam masalah rumah tangga ini dia sebut kita banyak perkaranya. Hari ini perkara yang ke-11. Setelah dia sebut kepada kita berapa kali kita belajar mengenai dengan nikah kahwin, maka bila habis masalah nikah kahwin, timbul pula masalah beranak. Karena biasanya bila kita berkahwin, biasanya Allah Ta'ala beri pada kita anak. Itu kan? Jadi orang panggil dari segi ilmu menulis, ilmu tulis menulis lah. Kita sebut masalah kahwin dulu. Pada itu kita hari pula bab mengenai dengan beranak. Pas sikit lagi bawah ni bab cerah. Ini orang panggil al-lafu wal-nashrul murattab. Kita susun dan kita atur kitab kita ni mengikut yang sepatut, mengikut hak yang tu. Mana takkan nak beranak dulu baru, takkan nak mengaji hak beranak dulu baru patut kita mengaji hak nikah pula. Tak boleh jadi tak gitu kan. Jadi sebenarnya kitab kita ni bawa hak nikah, pada menikah tu beranak, sikit lagi dia sebut hak cerah, baca sebut. Kata dia ada 5 perkara yang perlu kita ingat dalam masalah beranak atau masalah kelahiran anak. Yang pertama sekali, alla yakthura farahuhu bidzakar wa huznuhu bil unsa. Yang pertama kata dia tidak boleh berasa gembira sangat bila boleh anak laki-laki, dan dia tidak boleh berasa pusing kalau dia boleh anak perempuan. Ini bakali di kalangan orang Arab. Kalangan kita orang Melayu tidak berapa. Orang Melayu ni umumnya laki puan supaya lah. Cumanya atas masalah peribadi orang-orang nak berasa nak jatuh bukan apa-apa dok, boleh jadi dia nak kena ramadah gitu je. Tapi bagi orang Arab, khususnya Arab zaman jahiliyah, iaitu zaman belum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka dunia, dia kalau boleh anak puan tak, punya rusingnya dia, punya duka citanya dia, hingga siapa kau perikak bunuh anak puan dia bunuh. Itu orang panggil, dan sudah tersebar di kalangan dia pepatah nak wa'dul banat minal makrumat, wa'dul banati minal makrumat. Ini pepatah umum di kalangan orang Arab zaman hari itu, bahawa tanda hidup anak puan setengah daripada tanda kemuliaan ibu bapa. Setengah daripada tanda ibu bapa ni bahasa juru ialah bila boleh anak betina tanda hidup. Ini pandangan orang jahil. Manusia yang jahil, tak kira jahil zaman hari itu ataupun jahil zaman lain, dia jahil, dia waktu bik perkataan ia kadang-kadang bercanggah bolak-bolak dengan apa yang sepatut. Supaya kita orang Melayu, kita sini pun ada pasal tak tahu, tapi sebelah balik sana kan, dia kata apa dia? Pada mati adat, baik mati anak. Ini pepatah orang Melayu. Walaupun kita sebelah sini, kata timur ni boleh jadi tak sahur, tapi orang balik patah barat, patah berapa pun juga, sahur lah. Ada siapa kau pekat, pada mati adat, baik mati anak. Mana kena jaga adat resah, kena jaga siapa kau pekat, jangan video hilang lah muka dunia ni. Walaupun nak mati anak, mati dia lah, tapi adat resah mesti dijaga. Ini semua ni menggambarkan orang Melayu zaman hari itu dia tak ada agama. Kalau dia ada agama zaman hari itu, dia tak kata lah benda ni.
Abad resah begitu sekali sayang. Begitu juga Arab jahiliyah dan ataupun Melayu jahiliyah. Melayu jahiliyah ni tidaklah kata belum Nabi ya, lepas pada Nabi pun kalau tolak buah Nabi jahiliyah juga. Kerana jahiliyah ni bukan berarti buta huruf, tak pandai tak pandai baca. Jahiliyah ni artinya tak pandai hak mana hak sebenar, hak mana hak salah. Tak tidak beza. Tentu dia duduk. Jadi satu daripada tak pandainya ialah bila boleh anak jatah suka, kalau boleh anak puan duka cita. Ini tanda tak pandai. Karena laki puan ni manfaat laki-laki ke manfaat puan ni, kata dia fa innahu la yadri al khair lahu fi ayyihima. Kerana seseorang manusia ni tidak tahu hak mana yang jadi kebajikan untuk kita. Anak puan ke kebajikan bagi kita, ke anak lelaki menjadi kebajikan bagi kita. Kita boleh demikian dengan sebab kita tidak tahu hak mana tuah kita ni. Orang panggil tuah kita ni hak mana. Laki ke puan, oleh demikian Tuhan beri anak puan, terimalah dengan segala senang. Tuhan beri anak lelaki, terimalah juga dengan segala senang. Tak usah milih lah. Tuhan lebih pandai dan Tuhan lebih bijak pada kita. Fakam min sahibi benin yatamanna anna alla yakuna lahu. Kata dia, kenapa? Kerana banyak orang yang boleh anak lelaki bercita-cita kalau boleh tak sobuilah ke dia. Kita ada anak ketiga orang dah. Tengok anak kita hak lelaki lepas-lepas dah tu, tak jauh lah, benda. Tak dengar kata, lah ni pasal-pasal isak dadah lah, tak pelik kumuh lah, pukul 1, pukul 2 malam, duduk bawa tagay lagi, duduk main teruk, berapa. Kalau anak puan tak dapat gitu, anak puan ni mudah basa, pukul 1, pukul 2 malam tu tak ada orang puan rasa duduk pada tagay lah, tak ada dia ni. Tapi anak lelaki berlaku. Jadi seorang ibu bapa yang waktu dia mula-mula boleh anak itu nak tegak, anak lelaki nak tegak, anak jatah bila besar panjang tu boleh tengok anak orang lain bahasa tak dengar kata hak jatah ni. Allah Tuhan, kalau beri kat aku anak tino pula hari tu nak anak jatah di rumah tok guru tu, di rumah tok ayah ni duduk kalau boleh kat tu guru nak anak jatah nak doa lah. Boleh anak jatah. Allah Tuhan, kalau boleh beri anak tino serabut saja dah cakap berapa. Jadi boleh kan mereka kata dia tak usah pilih. Apa yang Allah Ta'ala beri pada mulati baik puan baik, terimalah dengan segala senang hati. Mudah-mudahan anak ni baik lelaki baik puan akan menyambung kerja-kerja soleh kita sampai ke akhirat. Au yatamanna an takuna bintan. Kadang-kadang dia nak anak jantan, nak anak lelaki. Bila boleh anak lelaki tak sih pula. Bahkan kadang-kadang Allah kalau boleh anak tina pun. Dari sawabu fihim ba'asab. Tuan kita ni kata bahkan dari segi pahala ni banyak anak puan. Dari segi pahala, ada hadis yang menunjukkan kalau mu boleh anak puan, mu begini, Allah Ta'ala akan beri pada kita pahala kerana susah payah mera anak puan. Ada pun anak lelaki tak ada hadis khusus terang pada kita bahawa susah payah mu mera anak lelaki akan boleh pahala begini, tak ada. Jadi oleh demikian, ada ada maslahatnya, ada manfaatnya kalau Allah Ta'ala beri pada kita anak puan. Misal dia buat contoh qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi namanya Anas kata Nabi ada bersabda, man kana lahu binatani au ukhtani. Mana-mana orang yang ada anak puan 2 orang ataupun ada adik-beradik puan 2 orang, fa ahsana ilaihima ma sahibatahu, maka dia ni pun buat molek pada anak puan 2 orang ni ataupun adik-beradik puan 2 orang ni, buat molek ma sahibatahu selama mana dia duduk sekali. Selama mana anak puan duduk sekali dengan kita, belum pada pergi rumah suami dia. Selama mana adik-beradik puan kita duduk rumah kita, sementara dia pergi ke rumah tok lelaki dia. Nabi kata mana-mana orang buat molek pada anak puan, selama mana anak puan ataupun adik-beradik puan duduk sekali dengan dia, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Nabi kata aku jamin aku dengan dia dalam syurga kelak supaya jari telunjuk dengan jari tengah. Jari mana berapa kami? Jari atu, jari tengah. Nabi kata kalau mana-mana orang yang buat jauh dengan anak puan dia, selama mana anak puan dia duduk sekali, makan molek, pakai cukup, pelajaran cukup lengkap betul-betul serupa dengan dia buat pada anak lelaki, baik pun puan ni anak ataupun puan ni adik-beradik dia, maka akhirat kelak Nabi kata aku dengan dia duduk dalam syurga supaya jari telunjuk dengan jari atu dekat. Sebagaimana rapaknya jari telunjuk dengan jari atu rapak, tikah pun tak banyak mana ringgai ujung dia ni. Begitulah keadaan orang yang jaga anak puan sungguh-sungguh, serupa dengan jaga anak lelaki, ataupun jaga adik-beradik puan, serupa dengan jaga
apa ni anak lelaki dia. Akhirat kelak Allah Taala bui ke dia syurga, dia dudukkan dia dengan aku rapat dekat. Itu dia duduk. Kerana apa sampai gini ni? Kerana kita pun tahu para anak puan ni walau belah mana kita baik ke dia gitu begini, mari untuk lelakinya ambil perak bagi rumah dia. Susah payah kita duk teror dia 15 tahun 20 tahun gitu gini, dia pergi untuk lelaki depan teror mana jauh kadang-kadang 2 tahun 5 tahun tak jumpa sekali. Nak jumpa mata sama telah tak boleh, putih mah dia pun tak boleh. Moga dia duduk tupai untuk lelaki. Dah gitu kan? Nak tupai putih dia lagu mana, moga putih dia makan minum dia pun tupai untuk lelaki. Jadi dengan keadaan kita sedar benda ni akan berlaku pun, kita buat molek juga. Tidaklah kata anak puan juga lebih kurang sudahlah kan. Kan muda dia besar ni dia betul lelaki dia buat tak ada payah, buat tak ada pasal. Ada. Ya, itu. Jadi susah payah kita kira anak puan walaupun kita reti anak puan ni. Hanya kita jom kira je. Nak makan jasa tak boleh. Heret betul lelaki dia. Susah payah kita tu tidak sia-sia. Akhirat kelak Allah Ta'ala akan beri pada kita syurga. Sudahlah beri syurga. Tarah kita dengan tarah Nabi. Nabi kata dekat-dekat lah aku dengan dia. Jadi apa lagi para hadirin semua? Titik peluh kita, habis pitih rumah kita, berlaku boleh syurga. Nah, tidak pelik kenesik. Nak habis banyak mana silakan. Nak makan berapa silakan. Sebanyak mana hak cik ada, hak cik cari, hak mak cari silakan. Nak makan banyak mana. Akhirat kelak mak yakin boleh duduk sekali dengan Nabi dan syurga. Janji-janji syurga beginilah para hadirin semua yang menyebabkan kita orang Islam, baik pun orang Arab, baik pun orang Melayu, sifat kata Islam, kita ni panggil Allah tak khabar. Semaya ben puasa sedekah lah mengaji lah mengajar, semaya tahajud tengah malam, semaya duha tengah hari. Yang jadi kita orang Islam ni sanggup buat apa saja Allah tak khabar ni, kerana ingat bahawa susah payah kita ni tidak sia-sia. Ada balasan di akhirat kelak, namanya syurga. Boleh duduk dengan Nabi Muhammad, kau tak duduk dengan Nabi Muhammad kau sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, itu masalah yang kedua. Boleh duduk syurga tu pun wujud besar dia. Bukan kata setengah-setengah orang Tuhan kalau wish hak muda layak syurga tu kalau boleh setara tu mujur. Kalau boleh sesuatu duk tanpa dunia ni dah. Memang guru boleh makan 2 kali sehari terjamin, tak tipu neraka tu. Mujur banyak dah aku itu kan. Jangan tipu neraka sudahlah. Boleh duduk tabasa-basa betul dia yang boleh makan. Dia yang syurga ke dia duku setara tu tak apa tu tu dia duduk berlaku boleh dia syurga duduk dengan Nabi Muhammad nak tolak Allah Tuhan banyaknya memberi aku. Ni dia. Inilah sebabnya maka ajaran agama tak boleh nak tindih dengan ajaran lain. Tak usah nak gaya belah mana ajaran lain. Bila mari ajaran agama dia lenyap habis. Sebab itulah dalam kitab-kitab sebut Islam yang jadi tak ada zaman hari apa nama ni pahaman lain, pahaman hak tidak Islam, pahaman kebangsaan, nasionalis, komen, gapon, ia boleh menelan dia atas muka dunia ni ketika dia tak datang dengan Islam. Ketika dia sosialis lawan komunis lawan nasionalis, boleh dah dia tegak. Ada orang ada punya kawan ada kerjaan. Tapi bila mari Islam, dia Islam ni tok guru royak sungguh-sungguh, dia puisi sesuai royak dari segi ibadat, dari segi politik, dari segi apa, tak lama hok puak lain tak jadi ranak ability. Kerana manusia mana gak gong saksi ke Islam ni, kerana Islam ni sebut syurga neraka. Mana ada benda lain pada Islam sebut syurga neraka. Kalau sebut juga syurga neraka tu ngini Islam. Itu ya dia betul. Ya, kita ada gila-gila ingat tu kita tak sedengar Islam. Kau dengar Islam tak? Kalau hadirin semua itu duduknya. Kemudian dalam kitab kita ni sebut ada hadis lagi. Ini kita puan ni. Nabi kata man kana lahu salatu banatin aw akhawatin tasbiru ala la'waihinna wa darraihinna فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل وثنتان يا رسول الله؟ قال وثنتان. فقال رجل أو واحدة؟ فقال واحدة. Kesimpulannya Nabi kata mana-mana orang yang ada 3 anak puan ataupun ada 3 adik-beradik puan, orang yang dia terpaksa kena kira 3 orang puan laku anak, ataupun 3 orang adik-beradik puan, adik-beradik puan pok mati, mok mati, maka duduk dengan adalah kata-katanya dan kata takut ni. Maka dia buat kerja tu tak boleh makan ke adik-beradik dia, puan berlaku anak buat tuan dia sabar di atas panah pedih. Sabar atas panah pedih adik-beradik puan ataupun anak puan dia dan susah payahnya.
orang puan dengan sebab dia ni kerja kuat tak dapat ke dia duduk kan. Kaya api nanu aku itu ada begini galau cedung gafuk bukan masa dia kerja. Maka kita juga. Nabi kata adkhalahullahu jannah. Allah Ta'ala akan bubuh dia dalam syurga bi fadli rahmatihi iyahunna kerana atas dasar dia ni atas muka dunia gitu kesian belas penuh pada hak puan tadi. Sama hak puan tu anak ataupun adik-adik. Bang satu orang sahabat dia kata, ya Rasulullah mu kata 3 orang, kalau 2 orang tak kalau 2. Nabi kata 2 lah, 2 pun Tuhan buka syurga juga. Bang saya lagi dia kata kalau 1, Nabi kata 1 lah. Maknanya tidak mesti 3. Asalkan kita ada anak puan saya pun Allah Ta'ala akan beri pada kita syurga walaupun kita terpaksa bersusah payah pera dia dan dia tidak boleh tolong kita siapa keturunan. Dan sebut tadi alhamdulillah lah kita orang Melayu ni tak ada masalah pelebihan anak lelaki anak puan, tak ada. Mujur belaka boleh anak puan mujur, boleh anak lelaki mujur. So yang keduanya الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين ولادته. Yang kedua dia kata dia adab bila kita boleh anak kita diminta bang di telinga anak kita waktu beranak. Waktu beranak bila boleh anak ambil bang di telinga kanan, komak di telinga kiri. Bang tu bang padan dengan telinga dia dah. So bang dia rasa nak puri kita bang tu ambil nama mana. Dia ingat tujuan nak suruh perkataan yang pertama masuk dalam lubang telinga anak ialah sebutan molek. Dia tidak ada sebutan yang paling molek dalam muka dunia ni ialah selain pada Allah dengan Muhammad. Itu dia. Jadi Allahu Akbar, syahada Allah semua sekali dan sampai akhir, kanan kiri, mudah-mudahnya melekat kejap molek perkataan Allah, perkataan Muhammad, perkataan hayya wassalah, hayya al-falah, apa semua sekali kejap molek dalam telinga anak kita dekat dalam hati. Ya gua ni tak sebut pun dah umur lah. Ustaz, Tok Guru, tak ayah, mari bang Muhammad. Ya, dia mari duduk agama. Bini pandai. Gotu pandai, pindah pak nak bang tak boleh. Dia kata, dia ambil berkat Tok Guru. Demo sendiri apa ya tidak usaha dari Tok Guru, tak ada apa. Tu naik stangga. Kosbok dia naik kan. Jadi, tak ada orang yang lebih abad di telinga anak lain pada pok dia sendiri. Dia pok dia berasa dia ni betul-betul nak menyelamatkan anak dia. Boleh ke orang lain nak tidak pok ni berasa keselamatan anak serupa dengan kuasa pok sendiri. Atas muka dunia ni tak ada orang yang lebih sayang pada anak lain pada pok. Tok lebah, tok ayah berapa sayang juga tapi tak benda ni bagian dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia nak suruh dia ni berasa sayang pada anak orang lebih pada sayang anak dia tak boleh jadi gitu. Jadi oleh yang demikian bila pok sendiri bang, maka pok tu bang sungguh-sungguh ikhlas. Dia sungguh-sungguh minta doa pada Allah Ta'ala. Itu aku minta lah selamat telinga anak aku. Jangan dia masuk benda-benda tak molek. Setelah aku bubuh dah dalam telinga anak aku ni perkataan Abu Camir di muka dunia iaitu Allahu Akbar la asyhadu an la ilaha illallah ada sebagainya. Itu dia betul. Apa dia? Dalam sekadar amal jumpa tak ada beza. Anak lelaki, anak puan serupa di kanan, balik kiri komak. Mawulid lahu waladun mauludun fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa aqam fi udhunihi al-yusra dufi'at anhu ummu sibyan. Jadi nampaknya maulud maknanya benda anak yang beranak. Ada beza di antara lelaki ni. Puan nama tak jumpa lagi kalau orang lain jumpa Allah alam lah. Yang ketiganya an yusammiyahu isman hasanan wa man kan lahu ismun makruhun yustahabbu tabdiluhu. Yang ketiganya bila kita boleh anak bubuh nama dan kat sekira juga ikhtiar juga biar nama tu nama comel. Bahkan Nabi kata dia mana-mana budak yang diberi nama hak tak molek sunat tukar. Nama tu nama molek. Kalau orang tua-tua sebut sekung tak sekung tu nama tak sekung anakmu ni berok semua trio semua tu orang tua kita dia kira mana tak tahu. Tapi sikit sebanyak ada tunggu dia ada asah dia bahawa nama ni memang kena cari nama molek.
Dan maksud dengan molek dari segi Islam ni, molek maknanya orang panggil supaya kita kata beginilah. Supaya dia contoh dia, kata dia innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Nabi kata kamu semua ni umat aku akan diseru nama musawwa-sawwa hari akhirat kelak. Hari akhirat kelak bangun kubur, kamu akan dipanggil, akan disebut nama musawwa-sawwa. Wa asma'i abaikum, dan nama tu nenek kamu. Mu berapa tu nama berapa semua akan disebut nama di akhirat kelak. Fa ahsinu asma'akum, oleh itu hendaklah membubuh nama comel. Mana bubuh nama biar comel, cekera kau orang sebut nama mu tengah orang ramai, orang biasa nama mu ni comel. Supaya kita kata nama Muhammad, ni comel tak? Muhammad nama Nabi. Bubuh nama Nabi Zakaria, kau Ismail, kau Yaqub ni, nama comel belaka. Kalau dia Abdul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ismail As bin Abdullah. Contoh nama uduh. Satu orang sahabat namanya As. Kalau Nabi kita tukar dengan nama Abdullah. As maknanya orang derhaka. As maknanya orang yang derhaka. Maka Nabi kata, nama tak comel. Tukar beberapa ya Abdullah. Abdullah makna hamba Allah. Ada seorang anak Abu Jahal, nama As. Al-As bin Abu Jahal. Kalau tidak anak Abu Lahab, kalau tidak anaknya Abu Lahab, namanya anaknya Abu Jahal lah. Nama dia As. Punya jahat dia hingga sapanya sapak tua. Dia waktu anak Nabi, dia bergapa Nabi. Sampai ke akhir sekali apa di Medan Badar. Itu kita baca dalam sejarah. Jadi walau bagaimanapun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam penuh alih nama orang Hauduh, dia berguna nama Malik. Begitu juga orang nama Barrah. Seorang perempuan nama Barrah. Barrah ni kira-kiranya Malik dah. Barrah maknanya perempuan yang comel, perempuan yang baik hati baik. Nabi kata soalah, tukar nama orang lain. Walaupun Barrah sudah disebut sekian comel, tapi Nabi kata gini. Nabi kata Barrah ni maknanya hati baik. Kalau orang tanya, kalau orang mari tanya, Barrah ada ke tak ada? Barrah maknanya budak hati baik tu ada ke tak ada? Baik. Kalau salam mu tak ada, tu dia kata tak ada. Jadi maknanya mu tidak ada hati baik. Jadi tak boleh tu bunyi dah. Budak hati baik tu ada ke tak ada? Tak ada. Jadi artinya hok mu bubuh nama mu molek ditemu tu kan ada masa-masa tertentu dia tak sedap dengar. Supaya juga budak nama Barakah. Barakah ni kita kiranya comel ada. Kita guna nama anak kita Berkah. Nama apa anak demo ni? Anak kan nama Berkah. Baik. Kalau orang pergi rumah dia tanya, berkah ada tak ada? Tak ada. Dia tak ada berkah. Atau rumah dia tak ada berkah. Jadi gitu duduk. Jadi tak ada. Ini Nabi kata salah. Barrah tadi Nabi alihnya nama berkah. Dan hak nama barakah tu dia beralih nama berapa adalah. Jadi walau bagaimanapun, tukar. Ada tempat lain Nabi. Seorang sahabat nama Abdul Khail. Abdul Khail ni. Khail ujung tulah. Nabi kata apa yang nama Abdul Khair? Abdul Khair mana hamba kuda. Gini yang Nabi kata tukarlah. Tukarnya Abdul Khair. Ekor turun. Khair mana kebajikan. Abdul Khair mana hamba bagi Tuhan yang berkebajikan. Tidak kata hamba bagi kuda. Jadi anak-anak kita pun begitulah para alim semua. Kalau salah bubuh nama tak molek, tukarlah. Ambil api 3-3 yang daftar ada pejabat pendaftar. Tak apalah. Tak sedap dengan nak bangun kubur di akhirat kalau ini panggil dia untuk melekat dia panggil seorang tiba-tiba siapa kanak katanya pakat suka dia Nabi pun apa hamuk bubuh ni. Ar-rabi'u al-aqiqatu 'anil dzakari bi syataini wa 'anil unsa bi syatin. Yang keempatnya ngekah. Lawan ngekah untuk anak lelaki 2 ekor syah, 2 ekor kambing biri. Syatin makna beri, wa anil unsa bi syatin. Dan untuk anak puan sekor. Itu kita panggil ngekor. Dan mengekor ni memanglah ada nas, ada sunat benarnya. Aqqa maknanya adalah qah. Aqiqah maknanya bila kita sembelih kambing aqiqah, hari itu kita sembelih sifat belaka dia. Atau sempena dia.
Dan betul akikah ni jangan lagi belum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sudah menjadi adat jangan lagi. Islam lagi mengekalkan adat suami itu. Jadi sekat-sekat boleh kita nikah lah. Cumanya orang tanya, kalau tak boleh beli kambing, lo ni buat kambing mah, tak tahu tiga punya kambing ni mau gerung. Sekor-sekor kambing tu berapa pun 200 apa semua sekali. Jadi boleh ke tak boleh kita buat jamu yang biasa, yalah. Kita buat jamu yang biasa, kita beli daging kedai balik. Jadi para hadirin semua, kita pergi beli daging kedai sekati dua kati balik jamu ni, kita nak kata nikah tu tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita telah tunjuk satu jenis kegembiraan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila kita dapat alki kita bergembira. Allah Taala beri pada kita nikmat. Dan sunatnya bila Allah Taala beri pada kita nikmat, kita kena tunjuk pada orang bahawa kawan dapat nikmat. Situ pucanya maka timbul nikah kata. Kadang kawan dapat anak, padamu boleh makan. Kawan dapat natu, padamu boleh makan. Orang panggil walimatul urus kan. Kawan dapat rumah baru, kawan dapat buat jamuan. Bila kita dapat Allah beri nikmat, kita diminta besar-besarkan pada kawan-kawan kita supaya sama-sama dapat nikmat berlaku. Jadi kalau kita nyekah dengan tidak kambing ni, orangnya dapat pahala jamu. Tapi hak nyekah juga duduk kekal lagi lah. Yang boleh-boleh benda ni kita kena buat. Mudah-mudahnya sifat deraka pada kita bila saklak tu kita sembelih dia. Sembelih tu sembelih kekah kan. Wa in tasaddaqa bi wazni sya'rihi dhahaban aw fiddatan. Dan sunat juga dia bersedekah. Bersedekah rega emas atau rega perak sama banyak dengan timbangan rambut. Dalam masa kita nikah tu dia sunat banyak perkara. Sembelih kambing pun sunat. Apa nama ni? Cukur pun sunat. Jadi cukur tu kita ipun rambut dia tu timbang. Timbang juga seberat mana rambut kita tu lah kita perga dengan emas atau perga dengan perak. Ambil piti tu buat sedekah. Sedekah piti bolak-bolak gitu ke atau buat jamuan. Ikutlah. Suruh pada kita. Makin lagi selawat. Dalam masa kita mengikut selawat ada ke tak ada? Jawabnya tak ada. Selawat kita dah buat kapur ni tanda gembira ya. Orang jahil gembira dia bersorak. Kita tu lebar nak bersorak gatek bukan. Maka kita berselawat. Kan gitu duduknya. Bukan kata ada nah apa tak ada. Supaya kita sambut menatu kita. Orang jahil sambut dengan psilak, sambut dengan gunggundang apa semua sekali. Kita pokok tu lebar, kita ada buah gunggundang. Kita adanya selawat. Sallallahu ala Muhammad siapa tangguh. Nak wayaknya menatu siapa. Dia sukalah kita. Jadi pada suka dia yoya-yoya kursi kita baik suka selawat gitu. Gitu dulu. Tapi dari segi nahnya tak ada. Kadang mau nak buat. Dia mau tak buat. Tidak kata meninggal sunnah apa tu. Ambonya tidak buat senelai. Tidak buat tu kerana ambonya nak beki. Supaya dia bertanya apa ustaz selawat. Jadi ambo boleh wayak lah. Selawat ni tak ada. Cuma nak buat juga satu ibadat tersendiri. Dia tidak ada hubungan dengan ni. Cuma selawat ni ganti pada bersorok orang kampung gitu. Bila kita selawat, pahala selawat tu ada. Tapi jangan diingat nikah ni tak selesai kalau tak selawat. Gitu. Tak sudah selawat. Kira muka tak selawat dah. Jadi kalau tak selawat tu dasar pada nikah ni ialah sembelih kambing, selawat, cukur. Masuk selawat dalam sembahyang nikah tak kena. Cuma selawat ni boleh pahala dasar pada dia ni ibadat. Dia arti kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Duduk tangga tu baru jadi. Tapi kalau kita kira tak buat tak boleh ni, tengok nak buat. Nanti kau jadi bid'ah pula. Jadi kita mengadakan barang tak ada. Pegang tadak kalau kita kira barang ni sunnah Nabi, dah jadi bid'ah. Tapi kalau kita kira barang ni supaya mengerti, supaya selawat mengerti, berapa lagi bahasa gobel-gobel gitu. Kalau kita buat boleh, kalau tak buat tak ada apa, rugi balik kita. Gitu je lah. Dan satu, bukan kata masuk ke senaga nekuk, tak apa. Supaya menurut sebut apa masalah jamu hari mati. Jamu hari mati ni kalau kita kira tiap-tiap orang mati kena jamu tak boleh. Tapi kalau kita kira orang jauh mari dan sebab ada seorang dua mari adik kakak jauh-jauh kita jamu tak ada masalah apa, tidak kerana terlibat kematian dah. Ni arti kalau biasa nak buat tak apa.
Tak ada kuasa apa kita. Tak apa salah tu. Tapi kalau selagi tak menanak, tak berapa mati kan ni, bapa tak menanak, tak boleh. Tak boleh. Dia tak sakut tahu. Di antara mati dengan jam tak sakut. Bukan sunatnya, umur orang lain. Nanak wa hari kumur kita. Tu cara kita. Umur orang lain suka sakak. Nanak, nasib wa hari kumur si mati. Tu hak agama tu. Kita sini tunggu balik gitu. Itu pakat dia makan umur orang mati dulu. Tujuan kita mengaji nak betul perbuatan kita dengan hak semati. Dia tidak ada hak semati di dunia lain pada hak Nabi Muhammad wayang. Wal khamisu an yuhannikahu bi tamratin aw halawatin. Yang kelimanya kata dia kena tahnik dengan tama ataupun kuih-kuih. Tahnik maknanya kita tolak masuk buah tamar dalam mulut budak siapa kau kuih kat hanak. Hanak mana kita panggil lelaki. Kita tolak masuk makanan kita dalam mulut budak dengan lelaki. Apa siapa ke lelaki? Kalau ada buah tamar, molek buah tamar. Kalau tak ada buah tamar, halawat. Betul-betul manis. Dalam kita sini ya, buah tamar pun dia bubuh lapin kan. Lepas tu, gapo dia buat kuih-kuih suji ke gapo dia bubuh juga. Jadi waktu pasti bubuh cicing lah, garam lah, gapo. Ni mula dah tu. Mula siapa buat dia dah tu. Apa ya cicing-cicing rasa garam gapo semua ni tak tahu. Belah ialah belah mulut ni. Tapi belah dengan buah tamar dan disunat kita gigit dulu buah tamar tu kita mamu dengan mulut kita. Kita mamu dengan mulut kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamu dengan mulut dia buah tamar untuk budak-budak termasuklah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak saudara, anak bagi Siti Asma, cucu bagi Siti Abu Bakar lah ni. Jadi adik-beradik Siti Aisyah, anak saudara. Saudara puan. Jadi kalau bolehnya dia masuk dalam mulut budak ni liur orang-orang berjuru. Orang lebah. Sebab kalau nak suruh tok lebah, gonyi apa namanya buah tamar tu bubuh dalam mulut budak. Biar yang mulut tok lebah tu masuk sama dalam mulut budak ni. Dan tidak ada orang lebah atas muka dunia ni sepatutnya lain pada pok sendiri. Gitu duduk takkanlah bini tanda poknya dia tok lebah. Ada pok bila pok tidak tok lebah menurun kan tu. Ni sakit dia. Jadi biar kita sebagai seorang bapak gonyi buah tamar tadi bubuh dalam mulut anak kita sendiri. Itu aku ni lah anak aku. Dia aku nak bubuh, aku nak belah mulut anak aku sendiri kerana aku tak ada orang yang lebih sayang pada anak aku lain pada aku. Orang itu gak orang lah. Roya dzalika min fa'lihi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni disebut-sebut Nabi sendiri buat sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata dia 2-3 perkara bersangkut pautnya budak-budak. Cuma selagi sebutnya kata dia wasaqatu, kata ditinggal. Wasaqatu yang bagi an yusamma. Anak kita hok gogorang pun sunat juga bubuh nama. Tinggal masalah bubuh nama tadi. Anak kita hok gogorang pun sunat bubuh nama. Qala Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, balaghani anna saqata yasraqu yawm al-qiyamati wara'a abihi fayaqulu anta dayya'tani wa taraktani lasmali. Seorang sahabat nama Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, cucu bagi Muawiyah, kata dia, ada siapa kau telinga aku, kata Abdurrahman, bahawa budak anak kita hok guguran ni akan teriuk di akhirat kelak balik punggung ayah dia. Anak kita hok guguran turuk punggung ayah dia akhirat kelak, dan bila-bila teriuk dia kata anta dayya'tani wa taraktani lasmi. Dia kata ayah waktu cara kamu hingga siapa hamba tak ada nama. Jadi hari ni orang nak melekat apa nak sebut nama hamba tak boleh, muka ayah tak sebut nama, teriuk dia tegak Kata dia, faqala Umar bin Abdul Aziz, kaifa waqad la yudra annahu ghulamun aw jariyah. Jadi bila Abdul Rahman ni kata begitu, bang seorang lain kawan dia tanya, Abdul Rahman bin Umar bin Aziz, kata dia, nak buat nama buan, moga kita tidak tahu budak ni budak datang ke budak tinum moga diguguran dah. Nenek hok belum sifat lagi tu. Faqala Abdul Rahman min al-asma'i ma yajma'uha ka Hamzah wa Ammar wa Talhah wa Atabah. Kata dia, kalau tak tahu anak berbual lelaki ke puan, bubuh nama hok sekera ke hok lelaki pun ada nama lagu tu, hok puan pun ada nama tu. Misal dalam bahasa Arabnya Hamzah, Ammarah, Talhah, Atabah. Ini nama di kalangan orang Arabnya, hok puan pun ada nama lagu ni, hok lelaki pun ada nama lagu. Kita orang Kelantan tak tahu, tapi kalau orang Terengganu nama Mbu. Mbu ni lelaki pun ada Mbu, puan pun ada Mbu. Jadi bahasa lagu ni pun nama Mbu. Kalau orang Terengganu, kalau Kelantan, orang Kelantan tak ada.
Apa? Raihan nama baru, cik nama Kelantan, nama Arab saja. Fauzi. Tak tahulah yang mau tak tahu. Tapi maknanya kalau Terengganu Terengganu ni abang, dia tak kakak apa. Dia gitu. Jadi kesimpulan carilah nama-nama yang kita cekeranya. Laki pun guna, puan pun guna. Kalau Arab ada Hamzah, Atabah, apa nama ni, apa lagi tak jadi? Hamzah, Atabah, Ammarah, Talhah. Kena berubah nama. Apalah tu masa kita itu. Dan bagi orang-orang setengah juga disebut, dia kata mulai sekarang anak kita hak tak bunuh nama lagi, hak guguran tu bubuhlah. Ya Allah, itu aku, anak aku hak mati hari tu aku nak bunuh nama bukan ni. Lalu ni sebut selalu. Itu aku, ya Allah, anak aku hak mati guguran, hak nombor 2 tu aku nak bunuh nama bukan ni. Habislah, mana sepenuhlah. Bersihlah hati kita dan akhirat kelak insya-Allah Taala. Allah Taala malaikat bangun kubur antara apa ni malaikat panggil anak kita dengan nama yang kita baru bubuh malam ni. Insya-Allah. Guguran ni sifat kata guguran ni orang panggil bila keluar daripada kandungan isteri kita, hok benda terang-terang dalam perut jadi anak tu, dia dah kata anak muni mengandung. Apa panggil guguran? Tak betul. Kalau tubik darah yang tak tahu lagi mengandung atau tidak, cuba tak panggil sakap, itu boleh jadi darah. Darah kotor, darah belawat istihabah, darah belah. Habislah kata. Kemudian mari pula Atsani Asyar fi talaq. Masuk pula bab cerai. Tolak. Kalau Melayu kita pun panggil talak, Arab panggil tolak, lepas. Tolak asal maknanya lepas daripada tanggungjawab. Wa huwa abghadul mubahati ila Allah Taala. Tu yang kita ni mula-mula start kata dia sebut lalu. Tolak kata dia benda haruh tapi benda hak Tuhan marah berdoa. Cerai ni boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi bila-bila boleh Tuhan marah berdoa. Artinya sekat-sekat boleh kira jangan bercerai. Wa innama yakunu mubahan idza lam yakun fihi idza'un bil batil. Wa innama yakunu mubahan idza lam yakun fihi idza'un bil batil. Kata dia, sungguhnya cerai ni jadi haruh sekiranya tidak ada menyakiti, tidak berlaku menyakiti dengan cara yang tak betul. Kita bercerai yang jadi boleh cerai itu sekiranya tidak terlibat dengan barang tak molek. Dengan arti kalau terlibat dengan barang tak molek, cerai sendiri pun tak boleh. Sikit lagi dia royak belah mana hak molek, belah mana hak tidak. Wa ma talaqaha faqad adzaha. Yang kita ni kata walau belah mana pun bila sifat kata berlaku keceraian, arti kita buat menyusahkan retina. Cerai ni walaupun boleh, itu pun syaratnya tidak menyakit. Tapi pusing kot mana pun sifat kata bercerai akan sakit lah kata dia. Orang tina sah sakit. Wala yubahu idza'ul ghairi illa bi jinayatin min janibiha. Dan memang tidak diharuh menyakiti orang lain kecuali dengan sebab jinayah daripada pihak orang puan. Kita dengan orang lain, tak kira anak, tak kira bini, tidak boleh sekali-kali kita menyakiti kecuali orang tu buat khianat kita dulu, baru boleh. Kita buat khianat ke dia, pas dia marah, kita akhir sekali bercerai ke diri, kita nak nampak salah dia, sama-sama tak teringat dan kita punya asal, tak betul kata dia. Itu bukan cara Islam yang betul. Tidak boleh kita menyakitkan orang lain dengan melalui cerai kalau misalnya, kecuali dengan sebab jenayah daripada pihak perempuan. Au bi daruratin min janibi, ataupun kata dia boleh juga bercerai walaupun hak tina molek, tetapi terpaksa balik orang jantan, terpaksa balik suami. Sesuatu sebab yang memaksa dia bercerai apa boleh buat. Memaksa tu kita pun tak tahu lah berapa dia. Tapi ada sekali-sekala balik laki-laki terpaksa bercerai, balik sikit lagi dia sebut, ketika tu nak bercerai juga tak ada arah lah. Qala Allah Ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Nah yang kata dia Allah Ta'ala kata fa in ata'nakum, sekiranya perempuan tu taat kamu molek Allah,
Kalau perempuan duk taat kamu betul benar, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan sekali-kali kamu buat pasal. Jangan sekali-kali kamu buat pasal nak bercerai. Molek-molek orang tina berjuru, molek-molek orang tina hati baik, khidmat pada kita, pada mendapat cukup molek, tiba-tiba kita nak bercerai. Jangan, orang kata jangan lagi. Ayla taslubu hilatan lil firaqi, artimu jangan duk cari halang untuk nak kira nak bercerai. Kira nak kira awak pasal, buat pasal, buat kira nak bercerai, jangan dosa. Wa in karihaha abuhu la li gharadin fasidin falyutalliqha birran atau barran bihi. Tu yang kita nak sebut. Baiklah. Balik orang tina je, balik kita pun sayang. Semua tu tua tak setuju. Pok kita pun, pok balik hak jantan tak setuju. Han buat baik. Pok kita, ayah kita ni tak setuju pada menatu. Sedangkan menatu duk sayang kita pun jatuh hati dengan dia. Tetapi pok tak setuju pula, la li gharadin fasidin, bukan kerana niat jahat. Balik poknya tak setuju. Ketika tu itu yang kita nak kata mucerailah dia. Tapi ingat, la li gharadin fasidin, bukan kerana tujuan jahat. Kita tanya-tanya mak, bapa mak tak setuju, bapa ayah tak setuju. Dia pun royak lah. Dia royak gini. Dan hasil daripada dia royak tu tidak tujuan tak molek. Balik ayahnya pula. Ketika tu kalau mu nak jaga hati pok, mau kena cerai lah kata dia. Biasanya benda ni, pok ni sayang kita kepada bini kita pun, pok pun sayang juga ke menatu dia, mak pun sayang juga ke menatu. Tapi kadang-kadangnya balik menatu tak pandai ambil hati mak pok, tak pandai ambil hati tok tua orang panggil. Kadang-kadang tok tua ni bahasa pesing tak boleh singgah nak makan hak lemuk. Menatunya bahasa pesing tak boleh lemuk makan singgah, maka dia bola cara dia lah, tidak ingat ke tok tua. Ada juga begitu. Sekali, dua kali, mak ni royak, pok royak terang, royak sini pun juga kerah dia juga. Ada juga lagu tu pun. Akhir sekali, mak ni masai, pok ni pun masai. Siapa kau perikak? Cari orang lain dah. Mama, dia. Aku nak makan gula supaya aku nak. Tak ingat kata. Aku suruh bakar, ini gula. Aku suruh gula, ini goreng. Jadi, kadang-kadang begitu. Dan kita ni, belum daripada bini, pok dulu, mak dulu. Tak kira ni. Pok ni tak boleh cerai. Mak boleh tak cerai. Hak boleh cerai ni bini. Jadi arti tarah kita dengan mak pok lebih kejam daripada tarah kita dengan bini kita. Oleh demikian bila kita kahwin, kita kena royak kat orang tina, demo selain pada demo kena jaga kahwin, demo kena jaga tok tua. Kerana kahwin dengan mak pok ni tak ada cerai, demo kahwin boleh cerai. Situ duduk. Kalau kau pelik-pelik kita situ lalu, gak situ lalu. Biar dia reti. Tapi jangan sebut lalu pula kau malam ni bin bagi esok ayat nak cerai lalu, jangan. Orang panggil tak pandai. Kita sebut cerai-cerai ni, sebut di perikat orang panggil tak boleh sebut benda lain tu. Sebut gua tu dia tak dengar, sebut gua ni tak dengar. Ketika tu waktu bik dah bawa waktu bik buah ni. Orang panggil buah berapa, buah sepelek ke buah berapa tu. Buah kilat ke berapa ketika tu. Kalau sebut lalu esok ke tu dia nyetok reti ni sudah lalu. Dia sudah hak belok dia nyetok pula lah. Jadi kata dia nanti yang membaca cerita ni Ruhul Ma'ani pertama ni, Ruhul Ma'ani dalam surah Bani Israel di bawah ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah. Dalam surah Bani Israel ni surah Subhanalladzi asra lah, surah Al-Mi'raj tu. Dalam tu ada masalah hukum ibu bapa, kita ni ibu bapa panjang riwayat. Kemudian belum pada sampai situ tu amun nak baca hak lain dulu cerita sedap molek. Baca sampai situ insya-Allah. Ceritanya gini, satu orang ya rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, Rasulullah, inna abi akhadha mali. Dia kata, ayah hamba hidup ambil piti hamba, hidup makan padi hamba, hidup makan diri hamba, hidup makan nyu hamba. Gitulah hidupnya. Dia kata, ayah hamba ambil harta piti, kau buah kayu, kau berapa ikut dia lah. Jadi dia ayat Nabi, tak ada orang nak buat, nak larang. Pok tidak nak larang, bakal sayang harta, sayang bini, jangan bini nak ngepek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa'tini bi abi." Dia beginilah, pergi balik tu ayah mari.
Aku nak kecek bapa lagu mana. Dia ni tak bawa balik. Royak kaya sumari. Dia kata ayah Nabi suruh pergi jumpa dia. Tak ada lagi ayah ni siapa ke rumah Nabi. Jibril mari dah. Dia kata, hey Muhammad, kata Jibril pula, Inna Allah yuqi'uka salam. Dia kata, Tuhan kira salam kamu. Allah. Jibril wayak Tuhan kira salam kamu, ya Rasulullah. Cara tu Allah ya, kena kita dan hak ni yang berai mata. Kecil hati kita kalau dia mau tolak buah Nabi. Kalau dia tolak ajaran Nabi, kecil hati duk. Oh, Tuhan kira salam ke Nabi. Kita ni bila kita kira salam ke saya, arti kita sahabat. Jadi orang yang setara tu umur Tuhan sayang, siapa aku pergi kat kira salam, tiba-tiba kita tolak bulat-bulat hadis Nabi, nasihat Nabi. Allah tak menjawab dah. Oh. Baik. Tuhan kira salam kamu ya Rasulullah. Lepas tu dia pesan, dia kata apa? Idza ja'aka syekh fasalu 'an shay'in qalahu fi nafsi ma sami'athu udhunahu. Dia kata Tuhan kira salam kamu, lepas tu kalau orang tua tu mari, orang tua hokmu suruh anak dia diturut. Kalau orang tua tu mari, tanya dia dulu. Tanya dia, pak cik, tolong royak kamu benar hokmu duk terbuku dalam hati tu. Rupanya orang tua tu duk terbuku lama dah dengan anak dia. Duk terbuku dalam hati. Nak royak tak jadi royak. Nak kata tak jadi kata menggunakan anak. Jadi pahlawan ni pun orang tua tu ada benar duk buku dalam hati tapi tak pernah kata lagi. Mari-mari dia buat royak dia kata Muhammad, kalau tua tu mari tanya dia, gapo dia hok munduk buku dalam hati lama ni dia mu tak lagi kata lagi kau orang. Aku nak tanya ni gapo dia benda tu. Tak apalah. Jawab dia, Assalamualaikum, naik ke langit. Duduk tak lama kawan tu siapa? Orang tua siapa? Nabi pun tanya, dia kata ma balu dia kesku. Dia kata pak cik, bapa orang anak munduk mari repot kat aku. Dia kata mu nak ambil piti dia, nak ambil harta dia, nak makan berapa dia. Itu Nabi tanya. Lalu orang tu pun jawab. Dia kata salhu ya Rasulullah hal anfaqtuhu illa ala ammati aw khalati. Kata dia ginilah kata orang tua. Ya Rasulullah boleh tanya dia sendiri. Harta dia aku dah ambil lama kening tu aku buat joli ko aku duk pero duk makan kat aku ataupun makan ke momok darah dia. Aku memang aku mengaku ambil harta dia mati. Tapi aku belanja untuk mak darah dia juga. Untuk mak darah balik pok, mak darah balik mak dia. Dan kadang-kadang aku makan aku sendiri. Mak darah dia tu miskin gitu gini apa. Takkanlah aku nak jawab gitu lah aku kena ambil harta anak aku, harta aku tak ada. Ambil harta anak aku beri ke jamu mak darah dia juga. Jamu mak darah balik pok balik mak. Ginilah. Jadi apa dia kecek panjang. Orang tua tu nampak dia nak kecek panjang. Nabi kata biar gini. Aku nak tanya mu sekarang lagi. Dia kata, coba royak kat aku benda hok duduk terbuku dalam hatimu, mu nak kata ke anakmu tapi mu tak kata lagi pas lelah ni. Ya, aku bila Nabi soal betul je. Dia kata mu Nabi semoti, dia kata dia. Nabi semoti. Sari-sari nampak mu Nabi tu dia. Moga barang duduk dalam hati aku. Aku tak kata lah siapa-siapa. Wani mu tak udah kata dia. Sah dah mu Nabi tu dia. Memang ada sungguh nak buku dalam hati tapi aku tak kata berapa lagi. Ni baru aku nak kata dah mu tanya aku nak kata dah ni. Tapi tak biar aku kata siapa-siapa mu tanya dah ni. Nabi semoti ni. Dia pun katalah. Dia patung, rupanya ada patung dalam hati dia. Dia harap memanglah bila parut buku dia patung lalu. Dia patung ni para hadirin semua. Kita orang Melayu ni ada. Dia mari tua-tua itu nak orang balik sana, nak orang balik Melaka, balik Gapo ni memang patung. Dia bila kita baca cerita hantu orang jebak tak, dia kecek main-main ni patung mari dan dari segi orang Arab cukup kuat patung. Pak Lala ni pun Arab masih lagi ini kita panggil patung tu kan. Dan dari segi kajian orang ahli bahasa, sepatah kita patung punya kesan dia banyak. Kalau kita bersarah 2 jam tak padan lagi. Kita bersarah 2 jam tak padan dengan patung satu rangkap patung tak padan lagi. Jadi patung dia ni dia mula dengan kata radautu kama uludan wa mumtu kaya fi'a tu'addu bima ajni 'alayka wa tanhalu. Kesimpulan dia begini. Dia kata aku duk makan kamu. Dia bakiklah. Pok ni bakikkan. Dia kata aku duk ifek kamu, we makan kamu ketika kamu masih muda. Dia aku duk pera lagi mu ketika kamu masih muda. Waktu mu budak tak riba aku duk makan kamu.
Lepas pada pekat mu ni jadi budak kecil, jadi orang muda dah. Aku juga pergi makan. Lepas tu, apa nama ni? Mu duk bakit. Lepas tu sekarang ni, tak ada lagi. Kata dia, bila malas, sekali-sekala bila tali jatuh dan malam gelap, lepas tu munya sakit, kata dia. Munya sakit waktu malam, tahu-tahu aku hak jaga tadi. Sakitnya mu, tapi hak jaganya aku. Duk guling galak tak tengok tidurnya aku, kata dia. Walaupun mu sakit, tapi mata aku berair. Nak bersari tu bangun malam, nak berbak tak berhenti. Dia tak jaga aku, nak jenera tak boleh. Nak tidur tak nyenyok. Seolah-olah akulah kena tuku. Sepatutnya mu lah kalau mu sakit demam, tak seakan-akan mu lah kena tuku. Tapi aku, seakan-akan akulah kena tuku. Kenapa? Mata aku berair. Nak tidur pun tak boleh. Kerana mu sakit. Kata dia, mu takut. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu anna al-maut waqtum muajjal. Dengan sebab mu sakit, aku duk bimbang mu takut mati. Padahalnya hok nak mati ni mu bukan aku, tapi tak ada pasal-pasal aku jadi susah hati. Kerana aku tahu mati-mati ni ada hidup-hidup ada saat tertentu. Bila siapa tanya dia habis, dia habis, maka mati. Maka bimbangnya aku takut mu mati, siapa kejadian aku jadi dia sakit, tidak mu nampak sakit. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدام كنت فيها أؤمل جعلت غذائي غرزة وفصاصة كأنك أنت المنعم المتفضل. Kata dia, waktu muda aku perum sakit, aku je sakit. Bila siapa kau pekat aku tua, dah siapa kau pekat aku ni pada, dah kalau aku nak makan jasamu pun tahu-tahu aku dapat balahmu ya mai kasar. Sepatutnya dah aku tua dah meninggal. Sedang boleh kalau mu peru aku nak ambil gua tu pun mu tak malu. Makan gua ni hari tu pun mu tak malu. Tahu-tahu bila siapa katanya aku tua nak peru diri aku tak boleh. Dan aku siapa datang nak tupai mu pula main kasarnya aku. Seakan-akan mu ni Tuhan. Jumwi nikmat pada aku. Jumwi bahagia pada aku. Seakan-akan mu ni Tuhan. Kata dia. Pada aku jadi peru. Tapi lain apa mu nak belagak sepatu hendak kata dia. Allah kata dia. Falaitaka idha lam tara. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. Kata dia, kalau mung tak boleh jaga aku sebagai seorang pok pun, buatlah kat aku sebagai jiran buat kat aku. Jiran hak umur sebelah tidak belong gitu pun ni aku tiba-tiba mung ni anak aku buat apa yang membuat gini kat aku. Allah dipakai. Tarahu mu'iddan lil khilafi ka'annahu baradun ala ahli as-sawab muwakkal. Rasulullah kata dia, seakan-akan dia ni kata dia kan, tengok juga siang malam pagi tak kira nak balasnya aku supaya tukur di basah tukar besi. Perangai anak aku ni ibarat tukur di basah tukar besi, kerja dia kata besi lekung lekang. Jadi anak aku ni supaya tukur kata dia, duk tak kata kepala aku sama siang malam pagi. Ni benda hok tu buku dalam hati, tak jadi nak kata, tapi dah Nabi suruh kata dia kata. Itu dia duduk. Jadi Nabi duduk dengar. Bila Nabi dengar habis. Patut habis kata. Bila Nabi dengar, haina izin akhadhan Nabi bitalabi bin wa qala anta wa maluka li abi. Bila Nabi dengar patung pok istana ni, Nabi pun pegang tekak baju anak, dia kata sekarang aku nak jatuh hukum, iaitu mu sendiri dia hartamu jadi hak pok mu belaka. Mula daripada hari ni mu kena reti, bukan sekat hartamu je jadi hak pokmu, tubuh mu sendiri jadi hak pokmu. Jadi mu kena reti. Anta wa maluka li abik. Mu sendiri sekali dengan hartamu semua jadi hak punya pokmu. Itu dia. Itu satu cerita. Kemudian mari. Siapa kau pekat hak saat ni masalah cerat tadi. Kata dia ada salah lagi. Tak apa di situ. Mari cerita lain pula sekarang. Tuan-tuan semua bakal dengar Iskandar. Iskandar ni gaji dengar. Wajah Iskandar terkenal. Ya Iskandar ni dua. Iskandar Kapiso, Iskandar Isleso. Kedua-dua ni orang mempunyai empire belaka. Dan kita boleh baca cerita ni sepenuh dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu apa nama ni? Pada ayat tu dia. Hatta idza balagha matla' asy-syamsi tu mulia dah tu. Itu cerita dia. Jadi Iskandar ni dia cerdik, budak lagi. Orang tanya dia, "Hei Iskandar, mung mana saya? Kau tok guru dengan pok. Tok guru hok duk ajar mung dengan pok hok duk pegang mung tu mung mana saya?" Iskandar kata, "Aku sayang tok guru." "Kenapa?"
Kerana tok guru aku ni ajar aku bermacam-macam ilmu. Dia tak kenal macam hidung pun ni aku. Bila aku pergi ngaji rumah dia tak kenal aku siapa dia. Anak siapa, budak kampung mana. Dia tak kira. Asalkan aku ngaji dengan dia, maka dia rela ajar aku pagi, petang, siang, malam, sakit, sekot-sekot, pedih, lekuk-lekuk pun dia ajar aku. Walaupun aku ni bukan waris dia, bukan kenal macam hidung dia. Tapi Pok aku ni boleh kat aku ni dia bin dengan mak aku. Waktu dia bin tu boleh jadi dia nak setubuh lah. Dia rasa nak kat betina dia bin. Boleh anak tak boleh anak tu tak fikir lagi. Kebetulan boleh anak. Begitu je kata dia. Jadi boleh anak ni bukan belah mana. Dia boleh jadi kerana pok aku hari tu nak dia kat betina maka dia setubuh. Boleh jadi nak melepaskan syawah dia. Dia boleh jadi nak melepaskan rindu dia. Maka dia bin dengan mak aku. Maka boleh aku. Jadi boleh aku. Cuma dia boleh aku terpaksa dia perlu. Terpaksa dia perlu aku ni. Kerana mak aku beranak kat aku. Dia waktu dia bin dengan mak aku hari tu. Boleh jadi dia tak fikir pun dia boleh anak. Dia boleh anak. Jadi beza di antara aku dengan pok dengan aku dengan tok guru. Tok guru bila pergi ke rumah dia ajar pagi petang siang malam berti-berti aku ni pandai. Aku ni bijak, aku ni alim. Baru dia berti. Walaupun aku ni bukan waris dia, bukan apa dia, tapi aku ni pok aku perlu kerana kebetulan dia bin dengan mak aku je. Ini Iskandar yang jawab. Madu kita kalau kita berapa ni kalau kita buat tak madu kan. Pun dia baru sapa lah pada ni. Sapa kau cerita tadi. Iaitu wa dzakara ba'dul muhaqqiqin. Jadi setengah-setengah ulama muhakkik sebut tadi. Apa makna dia aku? Tak disebut kalau pok kita suruh kita cerabim tadi dah. Buat kita kata kena cerah. Sekiranya tidak terdapat satu tujuan yang tak molek di kalangan pok. Kalau ada tujuan tak molek tu cerah lah. Kata dia, deraka ke pok ni ialah kita buat perkara yang menyakitkan hati mak pok atau mana-mana seorang daripada mak pok. Menyakitkan hati mak ko, kita buat benda yang menyakitkan hati mak ko, kita buat benda yang menyakitkan hati pok ko, ataupun kita buat benda yang menyakitkan hati mak pok. Hati kau tu kata dia deraka namanya. Dan perbuatan tu bukan benda kecil. Kalau sakit hati tu sikit-sikit je, tak apa kata, tak payah deraka lagi. Kalau sikit-sikit tak sikit tu kata dia terletaklah di atas pandangan ramah. Pandangan ramah seperti kampung. Kalau setahun ni walaupun sakit hati mak pok tapi besar atau kecil. Kalau mak pok tu dosis serabut kita sepanjang-panjang masa besar. Kalau mak pok kita serabut mentah-mentah sebab kita kata gapalah jalan kasar, kau juga serabut ni jalan tu kocok rumah. Itu benda kecil kalau dia tak panggil aku lagi pasal panggil lagu tu. Semua kata dia kalau pok tu bodoh. Kalau pok tu bodoh atau akal yang itu berapa sepenuh, lepas tu dia suruh kita tak padu, dia larang kita pun kita tak padu kerana kita kira tak cakap peruan lakon dia ni. Dia akal yang tak betul, ketika tu kalau kita lawan dia pun kita tak panggil lakon. Kenapa? Pok ni orang akalan dia tak apa sen, tak berjuru maknanya. Tak berapa betul. Oleh itu kalau kana mutazawwijan bima yuhibbuha. Oleh itu kalau dia ni bini dengan orang yang dia sendiri sayang. Kita kalau dengan satu orang, kita pun sayang kau bini kita. Fa amarahu bi talaqiha. Dia pun suruh cerah. Pok kita orang tak berapa cukup fikiran. Pengalaman dia tak berapa luas. Pemikiran dia pun tak berapa, orang panggil tak berapa bijak. Maka dia awak balas ke bini kita. Sedangkan bini kita orang yang jurus mati misalnya. Jurus mati bini kita dengan kita pelayanan baik, dengan anak-anak pun baik, dengan mak pok pun baik juga. Tapi dengan sebab mak pok ni pasal pesen milih, pasal pesen fikiran tak betul, falam yamtasil amrahu, maka kita pun tak terima suruhan dia. Kita serang mak ini ni. Sedangkan dia tak apa betul. La isma alaihi. Kata dia tak ada dosa. Tak dosa lagu tu. Naam al-afdalu talaquha kata dia. Contohnya kata dia hak molek sekali cerah jugalah. Intisal li amri walidi kerana junjung kereta apa nama ni ayah dia. Kata dia sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.